Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh bagi respon? Pelajar-pelajar boleh dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey, kita buka dulu kelas kita pada hari ini dengan secara online dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, selamat pagi dan syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. So kalau kita tengok hari ini yang masuk baru 23 orang. Tapi tak apa, kita teruskan kelas kita. So kita tengok sedikit apa yang semalam kita dah bincangkan berkaitan dengan maklumat kejaya. So salah satu elemen yang paling penting dalam kita dalam kita membuat sesi kaunseling kejaya ni iaitu kaunseling iaitu elemen maklumat sebab kita perlu ada maklumat. So maklumat yang pertama sekali yang perlu kita tahu adalah maklumat tentang diri kita ataupun individu, self knowledge. Okay, self knowledge and then career knowledge, professional knowledge. Itu adalah dua lah. So selepas kita tahu dua maklumat ni, so apa yang kita nak buat dengan maklumat ni? So kita matchkan dia. So kita matchkan dia sebab kita percaya bahawa teori kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa bagi mereka yang memasuki bidang kerja yang sesuai dan serasi dengan minat dan personalitinya, maka mereka akan mendapat kepuasan kerjaya, self satisfaction dia high dan juga meningkatkan increase dia productivity dalam kerja itu. Jadi bila kita berkata tentang kerjaya, ia juga berkaitan dengan minat dan personality. Tapi ada juga kajian-kajian yang menunjukkan bahawa minat ini sebenarnya boleh dipupuk dengan kita sentiasa berfikiran positif terhadap masa depan kita. So sebab kita percaya bahawa kadang-kadang dalam hidup kita, kita hanya mampu merancang tapi Allah yang menentukan atau Tuhan yang menentukan. Tetapi kita perlu merancang sebab jika kita gagal merancang, sebenarnya kita sudah merancang kegagalan. Tetapi apabila kita merancang, kita kena pasti bahawa yang menentukan adalah Tuhan yang menentukan. Jadi bila kita ada pendekatan itu dan kita sentiasa bersangka baik dan maka kita akan sentiasa memperkembangkan diri. Dan itu sebab kadang-kadang kepuasan dalam kerjaya ini, minat dalam kerjaya ini kadang-kadang boleh dipupuk. Boleh dipupuk. Boleh dipupuk dengan kita melihat pada aspek-aspek yang lain, iaitu kita melihat kepentingan dia, prospek masa depan. Contoh kita minat dalam untuk menjadi cikgu. Kita minat menjadi cikgu, tiba-tiba kita terjebak pula dalam bidang yang kita tak berapa minat. Contohnya kita terpaksa terjebak dengan bidang sains komputer. Tapi apabila melihat bahawa hari ini keperluan sains komputer ini sangat penting, jadi kita menjadi membimbing disebabkan ada minat untuk kita menjadi cikgu, maka kita membimbing orang lain dengan ilmu sains dan teknologi ataupun IT yang kita ada, iaitu information technology tadi itu. Jadi dengan melihat kepada kepentingan itu, maka kita akan memupuk minat itu. Dan apabila kita hari-hari kita buat benda yang sama, kita boleh minat itu boleh timbul sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang kita tidak perlu rasa kecewa. Mungkin kita merancang macam ni tapi kita semestinya apa yang kita rancang tu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang ada juga istilah mengatakan follow the flow. Lepas tu cuba tengok apakah peluang-peluang yang ada di sekitar kamu. Jadi kita cipta peluang, mencipta peluang daripada ruang-ruang yang ada di persekitaran kita. Baik, dan hari ini satu lagi untuk kita membuat perancangan kerjaya, seterusnya membuat persediaan untuk apakah yang kita perlukan. Contohnya latihan yang kita perlukan untuk memasuki dalam bidang sesuatu kerjaya kita minat adalah maklumat kerjaya. So kita tengok sikit nota kita. Okay. So ini nota. So cikgu harap boleh nampak semua. Okay, kita dah bincang tentang apa yang dikatakan dengan tentang kerjaya. Dan kita sudah bincang berkaitan dengan definisi. So kita ulang balik. So definisi ini adalah data-data maklumat kerjaya ini diistilah atau difahamkan dengan sebagai suatu data-data yang sah dan berguna sesuatu pekerjaan yang termasuklah seperti senarai, keperluan,
dapat pekerjaan, kondisi ataupun apa saja yang berkaitan dengan kerjaya. Apa saja yang berkaitan dengan kerjaya, jadi kita compilekan. Kita compilekan atau kita buat satu buku script ke untuk menjadi rujukan, untuk rujukan, dan pastikan bahawa data-data yang kita dapat ni adalah sahih. So macam mana kita dah dapat data tu sahih atau yang sah ataupun yang terkini adalah daripada sumbernya. Jadi sumber tu sangat penting untuk kita menentukan sama ada data yang kita terima adalah sah atau tidak. Baik, seterusnya kita akan lihat banyak kepentingan-kepentingan kerjaya yang sebenarnya kita dah bincang semalam. Antaranya adalah kita nak menambahkan lagi perbedaan kata kita ataupun istilah-istilah kerja yang kadang-kadang kita tak pernah dengar pun sebelum ni. Macam-macam banyak. Jadi bila kita dengar, jadi kita make it familiar dengan kita punya kata. Jadi kita tahu bidang ni apa dia. Jadi bila orang kata pada kita, at least kita dapat maklumat secara asas pun tak apa. Jadi bila kita nak tahu lebih-lebih lanjut lagi, kita pergi ke website-website tertentu ataupun kita rujuk-rujuk pakar. So hari ini belajar kita nak dapatkan maklumat sangat mudah. Hari ini sangat mudah yang kita istilahkan sebagai di hujung jari. So di hujung jari kerana dunia tanpa sepadan. Sebab melalui era globalisasi ataupun internet ni maklumat tanpa sepadan. Cuma kita perlu ada satu ilmu kemahiran iaitu menapis dan menepis. Okey, menapis dan menepis ni maksudnya ada saja maklumat yang kita dapat, kita kena tapis dulu. Okey, tapis dulu. Kita tak boleh terima bulan-bulan. Kita kena tahu mana sumber dia. Dan kalau kata kita dapat maklumat tu, kita tahu benda tu memang fitnah dari sumber yang salah, kita tepis terus. Kita tepis. Okey. So sebab kalau kita tak tepis, dia masuk dalam kita punya sistem proses maklumat otak kita ataupun dalam sistem kita yang kita bina. Jadi maklumat itu sudah salah. Jadi kalau kita sebarkan ilmu ni, kita sudah memberi maklumat yang salah kepada individu ataupun klien kita. Jadi apabila dia mendapat maklumat yang salah, pasti ia akan memberi kesan terhadap perancangan dan persediaan seseorang itu dalam rangka kerja untuk masa depan dia. Jadi dalam kita mendapatkan maklumat, salah satu istilah yang Cikgu Su gunakan adalah bila dapat maklumat kita kena tapis dan tepis. So tapis maknanya jangan kita ambil semua. Kita kena ada juga membuat rujukan seterusnya, iaitu dengan mencari daripada sumber dia dapat, buat perbandingan. Sekurang-kurangnya kita buat perbandingan triangulation. Triangulation maksudnya kita buat perbandingan 3 sumber. Okay, sumber ni kata macam ni, sumber ni kata macam ni, sumber ni pun kata macam ni. So daripada 3 sumber kata yang bersama, jadi kita boleh katakanlah bahawa sumber yang kita terima tu adalah sahih. Tapi sumber ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, ada percanggahan. Jadi cari lagi maklumat-maklumat lain. Jadi untuk memastikan maklumat itu tepat, jadi itulah teknik yang kita boleh buat adalah triangulation, iaitu kita mencari sumber-sumber lain dan kita dapat tak maklumat yang sama. Itu dia. So kepentingan maklumat dan dia pengetahuan mereka mengenai potensi dan kelemahan diri serta hubungan dengan sesuatu pekerjaan. Ini kita nak tahu tentang bakat-bakat yang perlu ada, sebab dalam kerja tu juga kalau kita tengok deskripsi tugas kerja ataupun requirement dia ada tulis kat situ. Memerlukan seorang yang teliti, seorang yang boleh bekerja lebih masa, sanggup bekerja dalam pasukan. Dia ada ciri-ciri potensi itu diperlukan oleh kerja-kerja tertentu. Contohnya kalau kita nak jadi pegawai promosi ataupun promoter, salah satu yang perlu kita ada adalah penampilan kita perlu menarik, kan? Penampilan kita perlu menarik dan kita pandai berkomunikasi dengan menggunakan persuasive communication, iaitu komunikasi memujuk. Kita kena ada pandai kemahiran tu. Jadi kalau kita tidak ada kemahiran tu, jadi sukarlah untuk kita nak sesuaikan dengan kerja tu dan untuk memberi kebaikan, keuntungan kepada syarikat kita ataupun kebaikan kepada orang lain. Dan seterusnya kita tengok kita membimbing individu. Dengan maklumat tadi kita membantu individu sebenarnya membuat perancangan. So dengan perancangan ni sebenarnya kita nak buat keputusan. So keputusan ni adalah kita perlu buat sebab hidup kita ni tidak lari daripada keputusan. Namun demikian kita kena sedar dan faham untuk membuat keputusan yang baik kita perlu dapat pelbagai maklumat. So maklumat inilah yang kita akan buat perbandingan, kita akan buat analisis untuk kita membuat keputusan. Dengan kata lain pelajar-pelajar, lebih banyak maklumat yang kita dapat, lebih jitu kita punya keputusan. Jadi kita boleh nampak daripada pelbagai sudut. Pelbagai maksudnya multiple angle, kita boleh lihat macam mana untuk kita buat keputusan. Jadi kalau kita kurang maklumat, macam mana kita nak membuat keputusan? Mungkin kita terpaksa juga membuat keputusan, namun kita malangnya keputusan yang kita buat tu mungkin menyebabkan
tidak tepat atau salah di sana sini kerana kita tak dapat maklumat yang sepenuhnya. Sebenarnya membantu individu untuk membuat persediaan awal untuk peralihan dari zaman persekolahan ke dunia pekerjaan yang sebenar. Mana pelajar, kalau kita as a student, okay, you as a student. Jadi bila you as a student, ada macam ada kegiatan, banyak pilihan kita kegiatan kurikulum. Banyak kan, kalau kita pergi di UMT pun kita tengok setting sekarang kita ni. Macam-macam persatuan ada kan, persatuan beruniform, sukan, kelab sosial. Jadi kita sudah ada maklumat tentang diri kita. Dan kita nak buat perancangan, macam mana kita nak melebar luaskannya, kita fokus kepada kegiatan-kegiatan aktiviti kurikulum yang orang kata menambah nilai kepada kerja yang kita nak ceburi. Katakan, kita minat dalam bidang, kalau katakan kita minat memang dalam bidang pengacaraan. Jadi dalam, mungkin dekat UMT ni ada satu persatuan iaitu Persatuan Anak Seni kan, ataupun Akasia. Jadi ia boleh terlibat dengan persatuan tu. Sebab kamu akan diterdedah dengan beberapa maklumat dan pengalaman tadi tu. So pengalaman tu lah tadi yang membuatkan awak bersedia untuk awak bersedia dalam the real setting. Okay? The work real setting. Maksudnya dalam pekerjaan yang sebenar tadi. Okay? Baik. Seterusnya, bila kita sudah ada maklumat tu, jadi dia sebenarnya membuatkan kita bersedia-sedia dan bukan sahaja dalam pekerjaan tapi maklumat pekerjaan itu sendiri dan macam mana kita bersedia untuk pasca pekerjaan. Jadi kita sentiasa bersedia. So bagi orang yang sentiasa bersedia ni, bagi dia kurang tekanan. Sebab kita ni stres, tertekan kerana kita tidak jangka apa yang berlaku. Kita tidak menjangkakan. Jadi bila kita tak jangka benda itu berlaku, jadi benda itu akan memberi tekanan kepada kita. Jadi apabila kita dah menjangkakan benda ini berlaku, sekurang-kurangnya kita sudah ada persediaan itu. So dengan persediaan itulah yang kadang-kadang membuatkan kita lebih bersedia dan membuatkan kita kurang tekanan. Sebab kita dah jangka ini akan berlaku. Okay? Jadi itulah sebab kenapa maklumat kerjaya ini penting dan salah satunya adalah mengurangkan tekanan kepada kita kerana kita sudah bersedia dan kita sudah menjangkakan apa yang akan berlaku. Baik. Itu kita sudah bincang sebelum ni. Jadi juga ada juga dan kepentingan maklumat juga kerjaya adalah menyedarkan individu mengenai pentingnya perubahan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan bersesuai dengan keadaan dan keperluan semasa. Seperti yang cikgu sentuh semalam bahawa kita kena sedar bahawa dunia sudah berubah, dunia pekerjaan sudah berubah. Jadi bila dunia pekerjaan sudah berubah, kita perlu mengubah sistem pendidikan kita supaya selaras dengan perubahan dunia itu. Dulu mungkin zaman dulu mungkin kerani belajar mesin type. Tak tahu lah zaman awak tahu tak mesin type. Kena type kan, mesin type. Tak. Tapi apabila dunia dah maju, dah moden, kita menggunakan komputer, jadi mesin type dah tak berguna lagi dah. Kan, jadi kita perlu pula belajar komputer. Lepas ni apa lagi? Jadi kita kena sentiasa upgrade kita punya knowledge. Okay? Sebab kenapa kena upgrade punya knowledge? Sebab dunia semakin berubah. Kalau kita tidak bersedia kepada perubahan, jadi perubahan itu akan mengubah kita dan kita akan jadi keterbelakang dan kita dah jadi tidak relevan lagi. So bila kita dah tidak relevan lagi, kita dah tak boleh, kita tak ada lagi peluang pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan tidak ada sebab kita kurang kemahiran. Jadi penting juga maklumat-maklumat kerjaya ini supaya kita sentiasa mempertingkatkan the new knowledge, upgrade kita punya knowledge supaya sesuai dengan peredaran zaman itu. Okay? Dan seterusnya, menerapkan nilai-nilai tentang perlunya seorang itu berusaha dengan lebih gigih dan menghargai kemuliaan satu bidang pekerjaan. Jadi kita kena faham sesuatu dunia ini dia punya ilmu sangat luas. Ilmu ni satu benda yang kita tidak ada sepadan. Okay, pemikiran, imajinasi kita dan juga ilmu ini ada dua benda yang tidak ada sempadan. Dan kita jangan letak sempadan kepada ilmu ni. Kalau kita letak sempadan pada ilmu ni, sebenarnya kita sudah menjumutkan pemikiran kita. Okay, itu sebab dalam Islam kita digalakkan untuk mencari ilmu. Ada satu hadis yang mengatakan mencarilah ilmu sampai ke negara China. Okay, dan kalau kita tengok ada juga hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Hujatul Islam, iaitu Al-Ghazali. Apa yang dikatakan? Bahawa kutiplah ilmu yang ada. Kutiplah ilmu yang ada yang mana-mana kamu jumpa jika ia bermanfaat. Mana nak bagi tahu bahawa ilmu ni sangat luas. Okay, jadi bila kita ada satu ilmu, contohnya kita ada ilmu berkaitan dengan pengendalian kran. Jadi kita kena hormat ilmu itu. Sebab itu adalah satu cabang ilmu yang mana kita tahu dia ada keperluan dia untuk bersama-sama memakmurkan bumi ini. Kan, bersama-sama untuk memakmurkan bumi. Jadi, kita kena belajar sungguh-sungguh ilmu tu dan kita kembangkan dia. Kembangkan dia agar ia menjadi lebih profesional. Okay, macam contoh ilmu-ilmu kaunseling. Kan, dulu mungkin kaunseling dilihat sebagai guru panduan atau guru bimbingan kerjaya, tetapi apabila kita sentiasa mendalami ilmu,
kita melihat bahawa kaunseling ini amat penting dalam dunia sekarang ni sebab manusia semua bekerja, jadi melihatkan mereka, tapi mereka ada emosi. Mereka bukan robot. Manusia bukan robot yang bekerja, lepas tu tidur. Tak, mereka ada emosi, mereka ada perasaan, mereka ada perhubungan, mereka ada hubungan sosial. Jadi benda ini memerlukan seorang yang faham tentang psikologi manusia. Jadi kaunseling itulah hadir. Dan hari ini kita lihat bahawa kaunseling menjadi tuntutan, demand daripada dunia semasa. Kerana kita lihat dijangka pada tahun 2020 iaitu tahun ini, penyakit yang paling tinggi di rakyat Malaysia adalah penyakit kesihatan berkaitan dengan mental illness, kesihatan mental yang selepas penyakit jantung. Ini kajian yang dikaji oleh pakar. Jadi kita perlu ke hadapan, kita kena hadapan. Itulah pentingnya. Baik, itu kita dah bincang semalam. So kita juga sudah bincang jenis-jenis maklumat pekerjaan. Kita ada maklumat berkaitan dengan diri, kita ada juga maklumat pra-pekerjaan iaitu maklumat tentang kerjaya. Itu maklumat dalam pekerjaan itu sendiri, kita ada pekerjaan dalam itu sendiri. Okey. Dan maklumat selepas pekerjaan ni, lepas persaraan, apa kita nak buat Okay. Sebab kadang-kadang contoh ada syarikat KWSP, syarikat tabung haji, dia memang ada sediakan satu kursus khas untuk mereka persaraan. Okay. Kursus-kursus persaraan, bila mereka bersara, apa yang mereka nak lakukan. Okay. Ini ada maklumat selepas pekerjaan. Jadi bila berkata berkaitan dengan jenis maklumat pekerjaan, dia ada maklumat pra, dalam dan selepas. Itu kena ingat. Ini contoh-contoh kalau kita nak dapatkan maklumat berkaitan dengan pekerjaan. Okey. Okey. So hari ni kita nak semua maklumat adalah rujuk sumber-sumber. Baik, hari ni kita nak tengok macam mana pengumpulan maklumat kerjaya itu. Maklumat pengumpulan kerjaya kita boleh dapatkan daripada media cetak dan juga media elektronik. Kita susun balik media cetak dan media elektronik. Semalam kita sudah bincang. Banyak kita ada kamus perkelasan, okey, DOT. Pelajar boleh pergi ke internet dan cuba tengok satu persatu benda ni. Internet, kita boleh temu duga, kita boleh buat simulasi, kita melalui pemerhatian kita, job shadow raih pekerja, WPL program. Okay. Ini salah satu contohlah bahan-bahan yang kita boleh dapat daripada di Malaysia. Dan ada juga pekerja, ada juga maklumat-maklumat pekerja. Kalau kita tengok, bila kita nak masuk dalam kerja tu, dia ada ujian bertulis. Contoh yang kalau di Malaysia, kalau di sektor perkhidmatan awam, ujian bertulis ni seperti accountant, pegawai teknologi maklumat dan juga pegawai penerangan S41. Dia ada ujian dia. Dan ada juga kerja yang memerlukan kita menunjukkan bakat. Contohnya kalau kita nak masuk dalam seni tari, kita nak masuk seni tari ke berkaitan dengan bakat, pelakon pentas ke ataupun dia perlu ada, dia panggil simulasi. Simulasi punya, jadi maksudnya dia bagi kita kajian kes ataupun dia suruh kita buat persembahan. Contohnya kalau kita nak jadi cikgu, kalau di Mara dia ada satu dipanggil micro teaching. Jadi kita dikendaki belajar. Okey. Kita nak tengok, dia nak tengok kita ada tak kebolehan menyampaikan tu. Okey. You ada tak panggil delivery punya skill tu untuk menyampaikan kepada pelajar. Jadi kita bertemu juga pada masa sama, dia juga ada satu lagi section ataupun satu lagi elemen yang diukur iaitu kebolehan kita mengajar. Jadi dia suruh awak buat micro teaching. Sama ada secara live ataupun melalui rakaman video. Jadi ini pun kita perlu tahu supaya kita lebih bersedia. Bersedia. Okay. Ini yang ada dalam surat khabar. Okey. Jadi perlu untuk kita bila dapat sesuatu, kita nak peroleh maklumat, bila kita nak dapatkan maklumat, paling penting sekali yang cikgu cakap tadi mesti tapis dan tepis. Maknanya yang pertama sekali kita kena pastikan maklumat itu adalah tepat dan sah. Tepat dan sah. So macam mana kita nak tahu tepat dan sah? Pastikan sumber dia boleh dipercayai. Sumber-sumber itu boleh dipercayai. Dan maklumat mestilah dikumpulkan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Maklumat-maklumat kerjaya boleh diperoleh daripada berbagai-bagai agensi, sama ada agensi kerajaan, swasta, agensi dari luar negara ataupun yang berada di Malaysia. So dalam negara, luar negara, agensi swasta ataupun agensi kerajaan perkhidmatan awam. Jadi kita boleh dapatkan, kumpulkan maklumat tu. Jadi kita mempelbagaikan maklumat tu daripada sumber-sumber yang pelbagai dan boleh dipercayai. Sumber itu boleh dipercayai.
Jadi antara agensi tersebut yang boleh kita rujuk untuk mendapat sumber-sumber yang biasa di Malaysia, kita boleh rujuk kepada Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, Majlis Amanah Rakyat, Pejabat Kedutaan, Pejabat Suruhanjaya Tinggi Negara Asing di Malaysia, Universiti dan Institusi Pengajian Tinggi Tempatan, MACEE, Malaysia American Council for Educational Exchange, British Council, Institut Latihan Kemahiran, Pusat-Pusat Latihan, kilang-kilang, agensi-agensi pekerjaan, unit bimbingan dan kaunseling kerjaya, sekolah dan agensi, dan paling akhir lagi kita boleh dapatkan juga daripada internet. Internet. Ini adalah sumber-sumber yang kita boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan kerjaya. Macam ni kita nak susun Jadi macam inilah tahun ini jadual peperiksaan pertengahan semester. Ini Kementerian Kesihatan Malaysia dibagi mereka yang terlibat dengan Kesihatan Malaysia. Dia ada beberapa jadual-jadual je lah. Okey, selepas kita mendapat maklumat kerjaya, kita dah susunkan maklumat kerjaya tu, apa yang perlu kita lakukan iaitu kita nak menyebarkan maklumat tu. Okey, tak guna kita simpan tapi kita orang lain tak tahu. Jadi proses seterusnya dalam maklumat kepakaran jaya adalah proses untuk kita menyebarkan maklumat tu. Pertama sekali kita boleh menggunakan melalui peredaran media massa, iaitu melalui media cetak seperti kamus perkelasan pekerjaya, buku-buku kerjaya, majalah-majalah kerjaya, perspektif universiti dan institusi pengajian tinggi, surat khabar, pamflet, agensi kerajaan, buku sikap kerjaya. Itu kita boleh dapat daripada media cetak. Kalau media elektronik kita boleh dapatkan seperti video kerjaya, filem-filem kerjaya, slide, kaset, maklumat kerjaya yang telah diprogramkan di dalam komputer. Okey, maknanya perantaraan media massa tu yang kita boleh sebarkan, satu melalui media cetak dan kedua kita boleh menggunakan media elektronik. Media elektronik. Okey, jadi cara dia bagaimana? Satu, secara terus kepada individu. So dengan cara macam mana dia nak terus kepada individu? Iaitu melalui pelajaran pendidikan kerjaya di sekolah di mana semua pelajar terpaksa mengikutinya. Jadi apabila kita di sekolah, kita mintalah kepada pengetua atau mintalah kepada penyelaras apa-apa pun kita nak masuk kepada menjadikan ia satu subjek kelas iaitu maklumat perkembangan kerjaya. Minta kepada dia supaya kita dapat sebar luaskan maklumat tentang kerjaya. Yang kedua, membuat lawatan sambil belajar ke tempat kerja di mana individu berpeluang melihat dan berinteraksi dengan mereka yang terlibat dalam satu pekerjaan. Maknanya kita boleh tengok the life situation kerja tu macam mana. Kalau kata kita bekerja dalam OSHA, itu Occupational Safety Safety and Health Staff. Jadi kita pergi ke tempat setting tu, kita tengok macam mana dia bekerja. Pergi ke lapangan, feel untuk kita lihat macam mana kerja tu sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Ataupun ketiga, bekerja sambilan semasa cuti sekolah untuk mendapatkan pengalaman secara peribadi mengenai bekerja suatu pekerjaan yang diminati. Jadi maknanya kalau kita minat kerja tu, kita boleh bekerja secara sambilan. Okay, ini adalah macam mana penyebaran maklumat tu kita boleh dapat. Yang saya bercakap tadi, yang pertama tadi kita mungkin secara terus kepada individu, iaitu melalui macam mana? Melalui pendidikan kerjaya iaitu maklumat, atau kita buat lawatan sambil belajar ke tempat kerja part time, ataupun menemuduga individu yang sedang bekerja dalam suatu bidang yang telah dikenal pasti sebagai salah satu bidang pekerjaan yang diminati. So senang kita temuduga pakar. Kita buat temuduga pakar untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lagi. Okey. Lagi yang seterusnya, kita juga boleh menggunakan bantuan teknikal untuk menyebarkan. Contohnya kita ada hari kerjaya ataupun minggu kerjaya, kita boleh pasang booths. Kita sebarkan maklumat-maklumat kerjaya. Juga seterusnya adalah seminar, camp, bengkel dan ceramah kerjaya. Dan juga kita boleh juga menyebarkan maklumat dengan aktiviti ujian kerjaya, termasuklah ujian personality, ujian minat kerjaya, ujian nilai pekerjaan yang dikendalikan oleh jabatan ataupun unit bimbingan kaunseling kerjaya sekolah. Jadi kalau macam contoh di sebuah organisasi, kita ada unit psikologi dan kaunseling. Ada juga setengah panggil unit kaunseling dan kerjaya. Apa-apa saja, tapi yang penting inilah kita gunakan sebagai penyebaran maklumat dalam bantuan teknikal tadi tu. Okey. Ni ada seterusnya. Okey. Ni ada lagi satu, occupational, the labor market. Labor market. Okey. Dibuti. Ini salah satu contoh lah program-program yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan maklumat Job Malaysia.
Baik, setelah kita mendapat maklumat, kita susun maklumat tu, kita sudah dapat maklumat, kita dapatkan maklumat, kita kumpul maklumat. Setelah kita kumpulkan maklumat, kita susun maklumat itu mengikut perkelasan dia. So selepas perkelasan kita nak sebarkan dia, nak sebarkan maklumat tu dan seterusnya kita tidak boleh lupa dari berbuat kita tidak boleh lari daripada membuat penilaian maklumat kejayaan tersebut. Okey. Jadi macam mana kita nak kriteria maklumat kejayaan yang baik? Pertama, maklumat mesti menarik dan kemas. Jadi macam kita nak menyusun, jadi kita selalu menilai, kita mendapat feedback. Jadi kita nak menilai, jadi salah satu cara yang kita nak dapat kriteria maklumat kejayaan yang baik, pertama maklumat mestilah menarik dan kemas, okey. Dan menepati keperluan sasaran, kalau katakan kita kalau di sekolah kita memang banyak bagi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan itu, maklumat pekerjaan dan dalam pekerjaan. So bila dia masuk dan sudah menjadi pekerja, kita bagi tahu dia maklumat dalam pekerjaan. Contohnya insentif, gaji, kenaikan pangkat. Okay, itu yang kita katakan menepati keperluan sasaran tadi. Dan kemudian untuk bagi anak pencen, kita bagi dia maklumat tentang prapesaraan. Apakah yang perlu berlaku dan macam mana grade duty, pencen macam mana. Jadi maklumat itu mesti tepat menepati keperluan sasaran kita, iaitu target group kita. Dan pastikan maklumat itu mestilah ringkas dan padat. Ringkas dan padat sebab kadang-kadang tak semua orang suka membaca maklumat yang panjang-panjang, tak semua. Dan maklumat menggambarkan senario ni maksudnya situasi terkini, situasi terkini yang menggambarkan tentang maklumat tersebut. Okey. Jadi maklumat yang baik juga adalah maklumat itu mesti lengkap dengan segala buktian dan keterangan yang diperlukan. Kita letak maklumat itu, pastikan maklumat yang kita ada itu lengkap dan tepat, dan juga buktian-buktian itu mestilah yang kita rasa perlu untuk diketahui oleh klien kita. Jadi susun maklumat itu mestilah sistematik supaya dia memikat hati pengguna. Jadi lebih tersusun. Dan seleloknya disertai gambar dan ilustrasi. So kita kata kita ada risalah macam pamphlet ke brochure, dan kita jangan letak saja tulisan. Kita macam ada juga grafik seperti gambar ilustrasi yang boleh menarik kita punya visual visual kita untuk tertarik untuk melihat. Sebab kadang-kadang manusia ni dia ada banyak, ada yang jenis visual, ada yang jenis audio 3, ada yang juga kinestetik yang suka pergerakan. Jadi kita meraihkan kepelbagaian individu tu untuk dia memproses maklumat tu. Sebab ada orang yang suka memproses maklumat dengan melihat, ada orang suka memproses maklumat tu dengan membaca dan mendengar, dan ada juga orang yang suka memproses maklumat tu dengan dia mencuba. Jadi pamphlet yang baik adalah kita adakan gambar dan ilustrasi lah. Jadi lebih kita meraihkan individu-individu yang berbeza dari segi bagaimana ia memproses maklumat tu, sama ada melalui visual, sama ada melalui auditory ataupun melalui kinestetik tadi tu, iaitu pergerakan dan perasaan. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu maklumat yang kita ada itu adalah maklumat yang baik? Okey. Pertama, maklumat itu tidak berkecamuk. Maksudnya apa? Dia tersusun dan sistematik. Jadi kalau kita pakai font yang standard, okey. Jangan satu kita pakai font besar lepas tu kecil, warna campur-campur. Jadi benda-benda yang tidak sistematik ni membuat pemikiran kita, pemandangan kita berkecamuk. So bila berkecamuk, susah kita nak abstract, kita nak keluarkan maklumat-maklumat yang penting yang dari pembacaan kita tadi. Jadi pastikan untuk membuat maklumat kejayaan yang baik itu, pastikan maklumat yang kita nak bagi pada pamphlet atau risalah tu tidak berkecamuk lah. Maksudnya dia tersusun dengan sistematik. Okey. Dan keterangan tidak berbelit-belit, di mana maklumat disampaikan menggunakan bahasa yang berbelit dan sukar untuk difahami. Ataupun ada double meaning ke. So mesti tepat dan cepat. Bagi maklumat tu cepat dan tepat. Okey. Maklumat yang dimuatkan panjang tetapi tidak lengkap, di mana keterangan yang dianggap penting tidak dimuatkan. Maknanya maklumat yang panjang tidak semestinya tepat, ataupun maklumat yang panjang tidak semestinya maklumat itu memenuhi kehendak. Sebab ada kadang-kadang maklumat yang diulang-ulang banyak kali menjadikan kadang-kadang pembaca sudah bosan membacanya ataupun mendengarnya. Jadi maklumat yang perlu itu mestilah keterangan yang dianggap penting dan perlu ada dalam maklumat tersebut. Okey, apa lagi kalau kita nak tahu maklumat yang baik, selain daripada tidak berkecamuk, tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang dan seterusnya, pastikan maklumat yang baik itu, maklumat yang tidak baik adalah tidak teratur. Tidak sistematik, di mana maklumat yang ada tidak tersusun dengan baik. Okey, dia ada gambar ilustrasi yang boleh membantu individu melihat pekerjaan dan kejayaan secara visual.
So gambar dan ilustrasi boleh memberikan gambaran kepada individu tentang sesuatu pekerjaan serta kerja-kerja yang dilakukan. Jadi kalau kita, kalau pelajar, kalau cikgu bagi teka-teki kan, okay, apakah binatang yang punya 4 kaki, badan besar, berbulu-bulu? Jadi bila pelajar mendengar persoalan itu, bila soalan itu dilemparkan melalui perkataan, jadi kita macam gambaran kita tentang binatang tu macam-macam. Ada orang ingat binatang yang ber4 kaki ni mungkin arnab, bulu-bulu mungkin kucing. Okey, besar mungkin macam besar 4 kaki mungkin beruang. Jadi pelbagai persepsi akan timbul kalau banyak sangat perkataan. Jadi kalau benda itu boleh digambarkan dengan gambar ilustrasi bergambar, letak je gambar. Senang orang lihat. Oh, bila tengok gambar beruang, semua tahu ini beruang. Jadi lebih mudah. Kadang-kadang gambar ni dia lebih memudahkan kita untuk memahami dengan lebih meluas apa yang kita cuba sampaikan. Itu penting. Maklumat yang baik adalah perlu ada ilustrasi bergambar sebab dia lebih mudah untuk kita faham. Jadi kita lihat kepada seterusnya, keberkesanan penyebaran maklumat kejaya. Melalui kajian atau penyelidikan yang dijalankan oleh kaunselor sama ada menggunakan soal selidik, pemerhatian atau terbuka. Komen kepada pelajar yang pernah menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kejaya. Jadi kita nak dapat feedback sama ada penyebaran maklumat kita ni berkesan atau tidak. So kalau tak berkesan nak buat apa? Kalau tak berkesan, kita buatlah penambahbaikan. So kalau berkesan, kita teruskan. Okay? Jadi bagaimana persoalan dia? Bagaimana untuk kita dapatkan maklumat tersebut? Nak dapat feedback tu macam mana? Yang pertama kita boleh melalui kajian. Kajian yang kita lakukan sama ada menggunakan soal selidik, observation ataupun temu duga. Okay? Kita boleh buat temu duga. Okay, interview untuk dapatkan maklumat malas. Kedua, komen daripada pelajar yang pernah menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kejaya. Dapatkan komen mereka. Okay? Dia seolah-olah bila kita masak, kita bagi dia makan. Jadi kita tanya orang yang makan masakan kita. Bukan kita tanya orang yang tak pernah masak masakan kita. Dia hanya memandang aja. Pandang, tengok presentation macam okey tapi rasa tak berapa. Jadi kita tanyalah orang-orang yang merasai perkhidmatan kita. Jadi biasanya orang yang merasai perkhidmatan kita itu dia punya maklumat tu lebih tepat sebab dia merasai. Juga kita boleh dapatkan komen daripada pihak seperti pihak sekolah yang ada di sekolah, termasuklah komen daripada pengetua. Okay, guru-guru, pelajar dan kanak-kanak di sekolah sebagai sumber-sumber sekunder. Okay, primary information datang daripada orang yang terlibat secara langsung. Kita juga boleh dapatkan daripada secondary source, iaitu sumber kedua, iaitu mereka yang ada juga pengalaman di sekolah-sekolah lain seperti pengetua yang memang banyak pengalaman dia. Okay, sebelum ni mungkin ada kaunselor-kaunselor yang lain ada maklumat. Jadi kita juga boleh dapatkan sumber daripada pengetua kaki tangan sekolah. Okey. Pihak komen maklum bala dari pihak lain yang terlibat secara tidak langsung di sekolah atau agensi seperti Persatuan Ibu Bapa, Persatuan Pekerja dan lain-lain. Kalau macam di sekolah kita ada Persatuan Ibu Bapa dan Guru kan. PIBG. Okey, kita juga ada Persatuan Pekerja Staff. Kita dapatkan daripada persatuan-persatuan ni keberkesanan maklumat bimbingan dan kejayaan itu sendiri dan dapat diperhati secara tidak langsung dari sambutan pelajar terhadap aktiviti kejayaan yang dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling kejayaan sekolah. Ataupun kita sendiri ada macam kita gunakan kita punya naluri lah. Naluri kita. Contoh kalau kita berniaga, kita tengok perniagaan kita macam ramai orang tak datang. Orang banyak datang kelas sebelah je kan. Okay? So bila kita tengok kedai sebelah banyak aja yang beli, kita pun fikir ini mesti dia hantu kat kedai aku, dia hantar apa-apa kan. Mungkin dia pakai pelaris Jadi mungkin benda itu berlaku tapi itu tidak membina. Jadi kita boleh lihat kenapa apa yang menyebabkan kedai sebelah itu dia lebih maju, kedai aku tak maju. Jadi kita boleh gunakan naluri kita. Okey, kita boleh gunakan naluri kita sebagai macam contohnya kalau kita dalam perkhidmatan kejaya, kita lihat. Kita tengok kalau sekolah-sekolah lain dapat sambutan, jadi kita boleh belajar daripada mereka. Kalau kita tengok sambutan kurang memberangsangkan daripada pelajar, okey, jadi kita pun kena tengok balik kita kena study balik, kita kena buat penambahbaikan supaya kita supaya maklumat kejayaan ini tersebar dan ramai orang tahu tentang maklumat tersebut. Jadi apakah kesan kepada penyebaran maklumat kerja yang baik? Okey. So kita apa saja kita buat kan, dia mesti ada input, output, input, proses dan output. Itu kena ingat. So bila kita buat sesuatu, kita mesti tahu apa objektif kita. Okey.
Okey, management by objektif. Jadi kita kena tahu apa objektif kita. Jadi kita dah bercerita pasal input tentang maklumat-maklumat yang masuk dan bagaimana kita proses benda tadi tu supaya dapat disebarkan dan akhirnya kita nak output dia. So di dalam apa-apa pun pekerjaan kita kena pastikan output tu yang penting. So dan untuk memastikan output tu, so input dan proses tu juga penting. Nampak tak? Jadi bila kita nak output yang bagus, pastikan input dan proses itu juga cantik. Jadi apakah kesan terhadap penyebaran maklumat kerjaya yang baik? Yang pertama, pengguna dapat peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Sebab kadang-kadang contoh kan kalau kita tengok di Malaysia, ramai tak bekerja, ramai menganggur, kata tak ada kerja. Tapi yang peliknya, ramai juga orang luar negara asing datang ke Malaysia. Kan? Ramai orang asing datang ke Malaysia. Okay? Kenapa? Adakah kita tak ada kerja? Ada, tapi mungkin maklumat tu kita tak tahu. Jadi dengan kita membekalkan maklumat pekerjaan ini, maka pengguna dapat, masyarakat dapat peluang pekerjaan. Jadi kita pun boleh kita boleh bagi pengetahuan mungkin bertambah berlaku perubahan perkembangan kerjaya. Jadi kita boleh lihat bahawa perkembangan kerjaya manusia itu sentiasa berkembang dan mengurangkan pengangguran. Ini kita nak mengurangkan pengangguran. Contoh kita lihat banyak hari ini kita tengok ramai pekerja, ramai di sektor-sektor tertentu, contohnya pelancongan, penerbangan, habis gulung tikar, hampir gulung tikar, tak ada. Tidak ada pekerjaan. Tapi bila berlaku pandemik ni pelajar-pelajar, ada satu kerja yang boom. Contoh bekerja berkaitan online ni. Jadi mereka memerlukan. Nampak tak? Jadi satu kerja yang dah tak boleh beroperasi, timbul pula satu kerja yang lain. Jadi orang yang kerja bahagian penerbangan, mereka yang bekerja dalam sektor pelancongan, mereka dah tak ada kerja. Tapi daripada masa sama, sektor pelancongan dan sektor penerbangan sudah dia break down. Dia punya macam kita kata istilah gulung tikar lah. Tapi ada satu lagi pekerjaan yang macam memerlukan demand yang tinggi. Contohnya perlukan macam food panda, apa lagi yang memerlukan IT, yang memerlukan penghantaran barang secara pos. Dia perlukan orang-orang tertentu untuk melayan, ambil order semua tu, itu meningkat. Jadi kalau kita ada maklumat tentang ini, kita sebarkan kepada pengguna. Jadi bagi mereka yang tak terlibat, yang mereka yang telah kehilangan kerja dalam sektor-sektor yang dah yang sudah yang maksudnya tidak lagi beroperasi disebabkan pandemik ini, jadi kita bawa ada satu kerja yang baru. Jadi kuranglah pengangguran dan jadi pengguna dapat membuat pilihan yang tepat. Jadi pengguna juga boleh berkongsi dengan orang lain. Jadi banyak manfaatnya. Kenapa kita perlu buat maklumat tentang kerjaya? Jadi kita sebagai as a counselor, kita kena ingat, kita jangan duduk saja tunggu orang datang ada masalah ke kan. So nanti kaunselor panggil kaunselor bermasalah. Sebab kita sentiasa nak cari masalah orang. Ada masalah ke? Jadi kaunselor masalah. Buat apa nak jumpa kaunselor? Lagi serabut otak aku. Lagi masalah. Jadi kita kaunselor bila kita melihat kepada kerjaya ini, kita dipanggil sebagai resource. Kita dianggap kaunselor ini sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat. Itu salah satu kerja kita. So apabila mereka confuse saja, mereka jumpa kita untuk mendapatkan maklumat. Okey, maklumat je. Kalau kita tak dapat beri maklumat, kita salurkan dia kepada maklumat-maklumat yang lain untuk mendapat maklumat yang lebih. Jadi tak adalah kita kerja sebagai kaunselor di organisasi asyik-asyik nak cari masalah. Jadi isu. Jadi kita ubah paradigma. Kita as a kaunselor dan kita ubah paradigma individu masyarakat baru kita juga boleh memberi maklumat. So apakah maklumat yang paling penting adalah maklumat tentang kerjaya. Kenapa maklumat kerjaya ini penting, pelajar-pelajar? Sebab kita percaya bahawa manusia itu, setiap manusia Allah kurniakan potensi yang berbeza. Jadi jangan membazirkan potensi yang kita ada. Jangan bazirkan masa yang kita ada. Jangan bazirkan umur yang kita ada ni dengan benda yang sia-sia. Pasti mesti ada. Setiap orang ni, setiap Allah jadikan kat dunia ni, walaupun dia cacat sekalipun, Allah telah kurniakan dia satu potensi. Dan kadang-kadang potensi itu tidak nampak oleh individu itu sebab dia dikelilingi oleh orang-orang yang negatif. Orang yang tidak memberi semangat pada dia, tidak beri sokongan pada dia. Hingga akhirnya dia rasa down, dia rasa hidup ini tidak bermakna. Itu sebab wujudnya perkataan anxiety, kemurungan, dia rasa dah tak ada bermakna hidup ni. Tapi sebenarnya tidak macam tu ya pelajar. Kita tengok manusia ini, kita tahu dia ada potensi dia. Jadi kita lihat potensi dia, cuba kita kembangkan potensinya agar dia mendapat melihat dunia ini penuh dengan peluang. Penuh dengan ruang dan peluang untuk dia mengasah potensi dan bakatnya.
Okey, jadi kita pacu dia dan akhirnya dia boleh menyumbang kepada masyarakat dan dia boleh berperanan sebagai khalifah Allah itu sendiri, iaitu memakmurkan bumi itu. Yang ini kita nak dalam konsili kerjaya. Kita nak memacu individu-individu manusia itu supaya ia berperanan sebagai seorang khalifah. So apa yang dikatakan khalifah ni? Pemimpin. Apa yang dikatakan sebagai pemimpin ni? Dia menguruskan dunia ini. Dengan apa? Dengan ilmu dan kemahiran yang ada pada dia. Jadi ini yang cuba kita pacu. So salah satu cara dia untuk kita pacu potensi bakat seseorang itu adalah dengan memberi maklumat yang tepat. Inilah kerja kaunselor sebenarnya. Okay? Kita bukan saja memberi melihat pada masalah, tetapi kita juga memberi solusi dan kita mengembangkan potensi keinsanan kita itu, iaitu manusia itu memang ada potensi dan bakat untuk dikembangkan. But the question, how? Kita lah kena berperanan. So diharapkan pelajar dapat menjalankan tugas ini, jangan rasa terbeban. Jangan rasa terbeban sebab kita ini adalah sebahagian daripada tugas kita untuk membantu klien-klien atau masyarakat untuk lebih jelas melihat kepada potensi yang kita ada supaya kita tak stres sangat. Okay, dunia ni bukan untuk diusik. Hidup kita ni tak panjang. Kira 60 hingga 70 tahun je. Dengan 60-70 tahun ni kat mana kita nak bawa? Kat mana kita nak tinggalkan legacy kita? Jadi perlu ada maklumat, perlu ada perancangan, perlu ada persediaan untuk kita menghadapi dunia pekerja yang banyak cabaran. So bila kita bersedia, so kita akan lebih kurang tertekan. Okey pelajar? Baik, itu saja maklumat tentang kerjaya hari ini. So hari ini kita cikgu terima kasih kepada yang memberi respon, terima kasih juga kepada Firdaus yang buat soal selidik. Ada banyak kita tengok kawan-kawan kita yang ada pengalaman kerja. So cikgu akan temuduga beberapa sahabat-sahabat kita untuk diceritakan pekerjaan dia. Kita tengok apakah prospek pekerja tu dan apakah macam mana kalau dia bekerja tu, macam mana nak kembangkan potensi dia. Okey. Okey. So sekarang pelajar cikgu buka kalau jika ada soalan tentang nota tentang apa ni apa yang kita belajar tadi, mungkin ada pelajar yang ada keliru ataupun nak tanya soalan, silakan. Cikgu buka masa 5 minit. Ada soalan silakan. Okey. So kalau tak ada, Wawa ada dalam ni? Wawa ada? Ini saya cikgu. Okey, Wawa. Wawa apa khabar Wawa hari ni? Khabar baik. Baik. So Wawa pernah kerja di klinik Pusrawi Ya saya. Okey. Wawa cuba cerita apakah job scope kerja dekat klinik Pusrawi, tugas awak di sana? Okey. Saya kerja dekat klinik tu berdua. Maksudnya ada saya dengan doktor je. Okey. Tugas yang saya nak kena buat tu, saya kena jaga sistem untuk patient. Kita nak daftar patient ataupun patient yang ada panel daripada mana-mana syarikat, kita kena sahkan betul ke dia tu datang daripada syarikat tu. Lepas tu dia register, kita kena bagi dia ubat lah. Kita bagi dia ubat, macam terangkan dekat dia, okay, ubat ni bila dia nak kena ambil apa semua. Lepas tu kena buat dressing. Dressing tu yang simple je. Kalau yang bab jahit ke apa tu semua kita bagi dekat doktor. Lepas tu masa bekerja pula ada 2. Kalau daripada pagi pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu pukul 12 tengah sampai pukul 4 tengah tu adalah waktu rehat. Lepas tu pukul 4:30 sampai pukul 9 tu orang lain. Maksudnya yang kerja dekat situ ada 2 orang je. Saya dengan akak tu, lepas tu doktor. Tapi kalau setiap shift tu salah seorang masuk, bukan dua-dua. Macam tu. So klinik Pusrawi ni dekat mana Dekat Semenyih, dekat area Tesco. Tapi cikgu klinik tu dah tutup dah sekarang. Waktu saya semester 1 dia tutup. Mungkin awak dapat maklumat kenapa klinik tu tutup? Saya dapat maklumat sebab klinik Pusrawi tu dia anak kepada hospital Pusrawi. Jadi bila doktor decide untuk buka klinik under Pusrawi tu mungkin tak berapa orang kata memberangsangkan lah. So doktor tu tutup, dia dah tak join Pusrawi tu. Sebab Pusrawi pun, hospital Pusrawi dekat Kajang pun tutup juga. Ada yang kat KL je tinggal.
Oh, apakah faktor-faktor yang menyebabkan hospital itu tutup? Kalau macam saya tengok dekat klinik yang saya kerja tu, dia punya ubat tu jadi semacam tak up to date tau. Maksudnya dekat kerja klinik yang saya kerja tu, dia dekat area Tesco. Dekat area Tesco tu banyak lagi klinik lain yang orang kata tu orang berminat untuk pergi. Dia punya decoration ke, lepas tu ubat yang disediakan ke, dia bukannya macam ubat basic yang macam PCM, batuk tu je. Dia ada banyak lagi. Macam kita banyak dapat ubat-ubat tu daripada klinik lain sebab banyak banyak saingan lah. Masa tu pula kebetulan waktu saya kerja tu saya kerja kejap je kan. Kerja tu pula ada klinik baru buka. Klinik baru tu dia punya promotion tu memang kau-kau Kebablahan. lah, kebabur macam tu. Memang banyak klinik kat situ. So macam klinik Pusrawing dia tenggelam. Orang pergi pun sebab tak nak menunggu or dia macam nak cepat sebab nak claim MC je daripada panel. Macam tu. Jadi awak nampak bahawa persaingan tu menyebabkan kedai klinik Pusawi awak kerja tu disebabkan kurang dari segi tak up to date, jadi bila berlepas dengan persaingan dia akan ke terbelakang. Macam tu ke awak? Ya macam tu. Apa yang saya nampak. Dari segi ubat-ubatan dia pun macam tu juga. Kita memang ambil yang basic je. Lepas tu um, kalau contoh waktu tu kita tak ada ubat tu. Tapi patient tu perlukan. So saya kena keluar pergi farmasi untuk beli ubat tu. Ubat tu tak ada dekat klinik macam tu. Jadi kita nampak dari segi pengurusan ubat tu salah satu faktor menyebabkan klinik tu macam tak boleh nak survive ke? Ya. Okey, cikgu nak tanya Wawa bila Wawa Mhm. kerja, berapa lama Wawa kerja? Tak sampai 3 bulan, dalam 2 bulan lebih je. So, dalam 2 bulan tu, Wawa rasa apakah personaliti yang penting untuk menjadi seorang jawatan seperti awak tu? Sabar. Okey. Sebab kalau patient yang datang tu dia macam-macam perangai tu pun dia juga. Tapi kita macam kena lebih tenang lah sebab kadang tu macam ada patient tu tiba-tiba dia datang lutut dia berdarah-darah. Maksudnya dia baru jatuh motor. So kita macam kena tenang lah kalau macam dia nangis ke apa ke. Sebab kita tak boleh nak terus cepat masuk bilik rawatan. Kita kena macam bagi dia tenang dulu lah sebab kita kena ada IC dia apa semua. Lepas tu baru bawa dia pergi bilik rawatan lah macam tu lah. And then kita Maknanya kena maksudnya salah satu personaliti yang perlu ada tenang dan sabar lah. Sebab kita mm-mm. berdepan dengan pelbagai karya manusia kan. Ya betul. Lagi apa lagi personaliti ke kemahiran ke ataupun yang perlu ada untuk jawatan awak tu? Cepat tangkap. Okay, sebab maksudnya? sebab kita kena tahu ubat-ubat tu kat mana. Jangan ambil masa yang lama lah untuk ambil ubat tu daripada rak. Lepas tu dressing tu buat sikit-sikit macam jangan geli sikit lah kalau macam ada darah-darah tu ke apa ke. Maknanya tak perlu ada, maksudnya kalau orang yang kerja tu jangan takut darah lah. Ya, jangan takut darah sebab ada yang jenis takut darah kan. Hmm. Jadi kalau kamu tengok, kalau kamu terus dalam bidang ni, macam apa career path laluan kerjaya kamu? Laluan kerjaya, Hmm. saya pergi kepada diploma kejururawatan, lepas tu sambung buat praktikal dekat hospital, dekat klinik. Jadi dengan maklumat yang awak ada ni, awak rasa awak mampu tak nak buka klinik? Oh, tak mampu lagi. Cuma kalau bergabung dengan orang yang memang pakar dalam bidang ni, mungkin boleh. Sebab bagi saya ilmu yang ada tu sikit lah. Cuma kita kena kembangkan lagi dengan sumber-sumber yang ada. Maksudnya ada lagi orang lain yang profesional dalam bidangnya. Banyak lagi kita kena belajar. Baik Wawa so Wawa ada pengalaman kerja sebagai pembantu klinik bahagian kaunter yang bagi ubat semua tu lah kan? Jadi dengan pengalaman dan ilmu yang Wawa ada, apa yang Wawa dapat aplikasikan kepada kehidupan Wawa sekarang? Kehidupan saya sekarang ya, kalau macam saya tengok orang tu kan, saya macam kurang macam nak sakitkan hati dia.
Saya lebih kepada macam ada sebab ni dia buat macam ni macam tu. Maksudnya saya tak terus bump dekat dia. Maksudnya tak terus jump to conclusion lah. Ya betul. Kenapa benda tu lahir daripada kenapa benda tu wujud dalam pemikiran awak? Sebab kan masa saya kerja dulu tu, contoh kalau macam kita nampak orang tu kalau dia betul-betul sakit, dia betul-betul sakit tau. Kalau yang betul-betul datang untuk saja-saja nak MC tu pun kita macam boleh detect tau. Macam tu. Maksudnya macam cepat-cepat nak jumpa doktor tu pun satu, tak dapat pun dia macam boleh tak payah jumpa doktor, just nak ubat PCM je. PCM tu adalah ubat yang orang memang selalu minta untuk dapat MC. Lepas tu nak terus balik macam tu. Kalau yang betul-betul sakit tu dia memang kita nampak dia sakit lah macam tu. Jadi kamu boleh detect lah orang ni sakit ke ataupun sakit main-main. Ke ada kemahiran tu beda? Saya tak bina tapi kadang doktor tu ajar. Doktor tu macam tak payah layan kalau yang macam ni. Dia sebab orang yang datang situ adalah orang yang sama, orang panel juga. Orang yang ada panel PMK ke apa ke kan. Memang kita kenal lah orang tu. Memang orang berulang datang ke macam tu. Kadang suami dia datang. Minggu depan isteri dia pula. Kadang dia bawa anak-anak macam tu. Maksudnya nak dapat rawatan tapi sebenarnya dapat MC macam tu. Betul tu. Ada tu juga anak sakit. Anak sakit kadang suami dia ambil MC, kadang mak dia ambil MC macam tu. Kadang tu ada yang datang just nak borak-borak dengan doktor je. Consultation pun RM30 je. Ada je yang datang just untuk borak dengan doktor. Okey, bagus. Terima kasih Wawa perkongsian yang baik. Okay. So kita dengar pula daripada klinik juga. Kita ambil klinik dulu. Siti Hazaiah. Siti Hazaiah ada? Siti Hazaiah daripada klinik Asia Pontian. Okey, Azhar. So macam mana keadaan awak di sana? Okey ataupun tak okey? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, Azhar pernah kerja di klinik Betul. Okey, Azhar cerita sikit pengalaman kerja di klinik. Okey, saya start kerja klinik lepas habis form 6 lah, sementara tunggu tawaran U akhir bulan Disember lah. Skop kerja dekat klinik ni macam semua ada 2 shift. 8 hingga 3 petang, 3 petang hingga 10 malam. Jadi pekerja klinik assistant ni kena sediakan semua untuk doktor. Doktor ada seorang. Okay, macam bahagian register kita orang juga buat, register patient semua, bagi ubat. Lepas tu kalau macam nak panggil patient pun kita juga macam kena temankan doktor lah, tak biarkan doktor seorang-seorang. Apalagi kalau macam perempuan kan, doktor lelaki. Jadi memang kita disarankan sebagai klinik assistant untuk teman lah, tak ada spekulasi apa-apa nanti. Maksudnya kalau doktor tu lelaki, awak perempuan, maksudnya kalau ada patient perempuan datang, awak kena ada kat situ lah. Memang kena ada. Supaya macam klien tak patient tak kekok lah Sebab macam kalau dia nak buat injection, contohlah dekat punggung, memang doktor yang buat, kita just masuk dekat, kan ada langsir kan, kita kena masuk sekali dalam tu, kita kena tengok lah. Tapi kalau macam budak-budak, kalau masukkan ubat punggung tu, klinik assistant yang kena buat sendiri. Okey. Awak lihat kan kerja yang awak ceburi ni dalam bidang klinik ni, bahagian register semua awak kena buat ni. Awak rasa apa personality yang perlu ada? Atau kemahiran personality yang perlu ada? Dari segi orang yang sabar lah, sebab kadang-kadang pelbagai ragam lah pesakit datang. Kadang-kadang ada yang nak cepat, lepas tu kita nak tutup lah dia nak datang. Okay. So macam mana awak nak, apakah insentif yang awak dapat di tempat kerja? Contohnya cuti ke, sokso dipotong ke, ada KBSP ke, Hazaiah? Ada potongan EPS sebab tu klinik swasta. Cuti
seminggu sekali. Cuti seminggu sekali lah. So dan kerja ni ada 2 shift Dua shift. So doktor ada berapa orang dekat situ? Doktor memang ada seorang je. Kalau satu cuti dia panggil Macam mana doktor? doktor locum, doktor luar. Doktor luar lah. So tapi bekerja dekat klinik dia. Betul. Jadi apa yang awak belajar sebenarnya, yang awak rasa yang awak belajar daripada awak kerja tu, yang awak boleh aplikasi dalam kehidupan awak? First sekali sebab kerja dekat klinik, jadi yang pertama saya belajar untuk macam menghargai kesihatan kita sendiri. Sebab tengok ramai datang pesakit-sakit macam kecil-kecil dah ada sakit. Lepas tu orang tua dia datang banyak kali sebab mungkin nak ambil nap sesak nafas. Jadi bila diorang betul-betul tengah sesak nafas tu tengok macam kesian. Kalau macam kita bayangkan lah dekat diri kita, aplikasi kat diri kita. Okay. Kamu tengok prospek kerja ni macam mana? Maksudnya diperlukan ke ataupun pandangan Siti? Macam mana prospek kerja ni? Kerja ni maksudnya dekat klinik tu ke umum? Maksudnya awak rasa prospek kerja ni memang diperlukan ke ataupun makin berkembang ke ataupun satu tahun nanti kerja ni tidak lagi diperlukan? Saya rasa makin berkembang lah sebab sekarang ni pun apalagi COVID ni makin diperlukan klinik-klinik assistant sebab tenaga kerja sekarang ni pun tak cukup. Ada kat klinik saya tu pun kerap kali macam tukar pekerja, ada yang tak macam tak tetap lah, ada macam main-main kerja lah. Macam tak patut lah. Baik, terima kasih perkongsian hari ini daripada 2 orang yang kerja di klinik. Kita tengok dekat sini nanti kalau saya cikgu buat survey banyak yang kerja promoter kan. Kalau dia di Padini, di PXR Sugong Datuk, ada juga bekerja dalam bidang F&B. Contohnya dalam Kentucky Fried Chicken KFC, ada yang kerja dalam iFood Enterprise, Noki Cookies Pasar Raya banyak juga. Nanti kita akan dapatkan, cikgu akan susun sikit dan kita akan tengok macam mana pengalaman mereka bagi segi personality. So kalau kita tengok 2 kawan sahabat kita iaitu Wawa dan Hafizah, maafkan cikgu, Wawa dan juga Siti Hazayah, dia bekerja dalam sektor klinik. Satu klinik Pusrawi, satu lagi klinik Asia Putan. Kat sini dia kata personality yang perlu ada bagi mereka yang mengendalikan pesakit ni kena sabar dan tenang. Sabar dan tenang. Dan memang kerja memang ada shift pagi dan juga ada shift petang. Biasanya klinik ni dia sampai malam lah sebab kadang-kadang ada orang dia sakit ni bukan kena tentu bukan pagi je sakit, kadang ada yang juga malam. Jadi ada yang 2 shift itu kita terima, kita dengar sikit pendapat dan kita tengok apa personality dan apa kerja dia, apa yang dia perlu tahu. Macam lagi satu yang perlu ada adalah dia kena check up sebab dia membantu doktor, jadi dia kena tahu kat mana ubat-ubat tu letak. Itu salah satu keperluan dan maklumat yang kita kena tahu apabila kita menceburi dalam bidang ni, kita perlu ada persediaan. So baik, cikgu buka peluang lagi untuk sesiapa untuk bertanya soalan. Besar soalan jika ada, silakan. So belajar, kalau tidak ada, cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ini. Terima kasih kepada semua yang memberi yang hadir dan memberi pandangan dan memberi buah fikiran perbincangan pada hari ini. So kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Nas.